Assalamualaikum. Kami akan membentangkan teori pembelajaran tingkah laku dan kognitif. Definisi bagi teori pembelajaran tingkah laku ialah pembelajaran berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku boleh dihasilkan melalui rangsangan dan gerak balas. Oleh itu, tingkah laku pelajar boleh dikawal, diperhatikan dan juga diramal. Behavioral learning terbagi kepada dua, iaitu classical conditioning dan operant conditioning. Classical conditioning berpendapat bahawa apabila rangsangan semula jadi dan rangsangan persekitaran berpasangan berulang kali, rangsangan persekitaran akhirnya akan menghasilkan tindak balas yang serupa dengan rangsangan semula jadi. Kajian yang paling terkenal yang berkaitan dengan classical conditioning ini ialah eksperimen daripada seorang ahli fisiologi Rusia, iaitu eksperimen Ivan Pavlov dengan anjing. Teori pembelajaran yang kedua ialah operant conditioning. Operant conditioning ialah organisma menghasilkan suatu gerak balas kerana organisma itu mengoperant ke atas persekitarannya. Contohnya, seekor anjing akan mengulurkan kaki depannya sekiranya ia mengetahui perbuatan tersebut akan diikuti dengan makanan. Selain itu, sama juga jika seorang budak mengemaskan tempat tidur jika dia tahu dia akan diberi atau diupah dengan aiskrim. Seterusnya adalah punishment atau denda. Denda bermaksud rangsangan yang menyebabkan suatu gerak balas atau tingkah laku yang terhasil berkurangan atau dihapuskan. Berdasarkan operant conditioning, punishment ini terbahagi kepada dua, iaitu positif dan juga negatif, di mana positif punishment ini kita akan menambah sesuatu untuk mengurangkan tingkah laku negatif, manakala negatif punishment pula kita akan membuang sesuatu untuk mengurangkan tingkah laku negatif. Kebanyakan pembelajaran yang dijalankan berdasarkan teori behavioralism ini adalah tanggungjawab pendidik dan dikawal sepenuhnya oleh sistem pengajaran yang digunakan oleh guru. Pengaplikasian teori behavioralism pada murid adalah wajar bagi membangunkan keupayaan mereka untuk memberikan rangsangan pada setiap tindak balas positif yang diberi oleh guru di dalam kelas. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini saya akan bagi markah kuis kita yang berpasal. Okey, macam cikgu janji, kita nak bagi hadiah kan? Okey. Markah paling tinggi Muhammad Ahmad Nur Hakim. Ada Ahmad Hakim di depan. Okey, ada cikgu janji yang bagi janji tu. RM10. Mana cikgu hasil? Jangan lupa. Kembali cikgu nak akan pusatkan kerja yang saya bagi. Siapa yang siap awal, boleh balik awal. Siapa dah siap tunjuk lah. Dah siap tu terus tunjuk. Cikgu, saya dah siap. Siap? Okey. Cikgu sikit lagi cikgu. Boleh balik dah ke? Okey, hari ni boleh balik ya. Okey. Cikgu siap siapkan dulu. Dia siap dulu. Okey, dah siap. Okey, salam lagi. Betulkan dulu. Bawa balik. Manakala teori pembelajaran kognitif pula didefinisikan sebagai sebuah proses berfikir yang melibatkan proses pendalaman bagi membolehkan seseorang mempelajari sesuatu. Proses ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tumpuan yang maksimum, pemerhatian, menyimpan serta mengingat kembali pengetahuan yang tersimpan ataupun yang telah sedia ada untuk digunakan pada waktu tersebut. John Piaget merupakan seorang ahli psikologi yang banyak menyumbang input dan kajian mengenai teori dan pelajaran kognitif. Beliau memperkenalkan teori perkembangan kognitif Piaget, di mana teori ini menekankan 4 tahap perkembangan kognitif. Semuanya berlaku pada peringkat umur yang berbeza. Tahap pertama untuk perkembangan kognitif Piaget ialah peringkat deria motor yang berlaku pada kanak-kanak yang berumur 0 hingga 2 tahun. Seterusnya ialah peringkat praoperasi yang berlaku pada kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun, dan peringkat yang ketiga ialah peringkat operasi konkret yang berlaku pada umur 7 hingga 11 tahun, dan yang terakhir ialah peringkat operasi formal yang berlaku kepada kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas. Ini yang kawan piramid. Okey, sekali lagi. Cikgu sebentar.
Okey, kau nak tahu ni lah bentuk piramid. Tapak dia bentuk segi empat tepat. Lepas tu dia ada empat sisi, satu, dua. Lepas tu dua kat belakang dengan satu bucu kat atas. So maksudnya dia ada semua lima bucu. Ni macam piramid ni jauh saja. Dia menopang kan?